Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan teman-teman yang bersama dengan saya. Apa khabar Saudara Cik Rosli, Saudara Abdul Jalil, Saudara Saiful Izrin, Saudara Abdul Razak Ibrahim, Saudara Arsah Yu, Mustafa Bukhari, Madam K, apa khabar? Moga anda semua sihat. Begitu juga Saudara Harun, Saudara Mansur Sabrani, Saudara Yan Iskandar, apa khabar Yan? Lama tak dengar cerita Yan. Saudara Lapang, ada Lapang pula saya. Saudara Puan Maznah Mus, Sri Dewi Malam. Sri Dewa Malam pula dah. Saudara Manrib, Puan Maznah Mus, Saudara Zubir Mat, Mat Free. Itu juga Saudara Zamari FC. Terima kasih hadir sama malam menemani saya. Tuan Haji Osman, Saudara Yaumon, Saudara Puan Nurul Liman, Saudara Syam, Saudara Rohaiti Hussein, Saudara Aziz Said, Saudara Sal, Mahzu, Saudara Zamri Asi, Richard Bakri, Saudara Hani Abdullah, Saudara Muhammad Kapli, Mi Danish, Saudara Muhammad Paridun Tukiman, Saudara Halimah Hashim. Gitu juga Jebat Pembela, salam dari Kulim, kata Yaumon, Madam K, Saudara Puan Hamidah Kamat, salam perjuangan. Rusmini dari Pontian, Johor, terima kasih hadir saban malam. Terima kasihlah Puan Rusmini. Nagasaki, Melayu. Dia saudara-saudara Lembang, Pak Chu dari Langkap, setia menunggu. Terima kasih. Puan Marabia Abdullah dari Pandan Jaya, Azhar M, Zainuddin Ismail, Rusini Korengot dari Sarawak, Muhammad Asri D dari Kuantan, Tuan Haji Azhar Abdul Manak. Apa khabar Tuan Haji? Semoga sehat. Saudara Puan Rohatun Suhud. Begitu juga Nenek Porak dari Papa Sabah, Saudara Abdul Ghaffar Hamzah dari Kuantan, Saudara Mak Yusuf Ishak dari Bandar Baru Kedah, Saudara Ramli Abdul Rahman, apa khabar? Semoga sihat. Orang Kemaman, orang Keluang ya, Saudara Izari Izham dari Johor Baru hadir, Saudara Bahari Ismail, Saudara Abu Nem, begitu juga Saudara Bai Chef Tahir, Saudara Basyah, Saudara Nini, terima kasihlah sekemping hati untuk saya, Saudara Mancino, Zari Yi, Saudara Masrin, Saudara Roy Pa, apa khabar Roy? Dari Dungun, tak sempat berjumpa di Kemaman ya. Saudara Rahim Aim dari Dungun hadir, terima kasih. Atin Atan, Mazlan Lan, Saudara Elias Muhammad, Ramzul Zul, Jai Pijo, Saudara Marikan Ketam. Lama tak dengar suara, saya ada, hari-hari ada. Jangan risau. Saudara yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tak ada ya. Puan Syarifah Hafifah, Saudara Abdullah, Saudara Kamisan Dahlan, Saudara Pak Chu, tajuk malam ni macam-macam cerita. Johnny Anwar, Saudara Abu Bakar Harun, Saudara Jebat Pembela, begitu juga Rubidin. Dah balik ke KL, betul. Saya dah kembali ke Kuala Lumpur. Nur Aziah Atan, Home Sweet Home katanya. Zamilah Zulaika, Azizul Mak Yusof. Begitu juga Saudara Hasbul. Terima kasih kerana tidak jemu memberi pencerahan. Terima kasih juga dari saya kerana anda hadir, tak jemu hadir menemani saya. Begitu juga teman-teman yang lain, ya saudara. Baiklah saudara, yang mana yang sempat saya santun, tak sempat saya santun ni, saya mohon kemaafan saudara. Kalau nak santun satu persatu, mungkin sampai tengah malam, tak usai lagi. Baik saudara, hari ini saudara adalah hari Khamis, malam Jumaat. Jangan lupa saudara, malam ini malam 1000 rahmat. Jika anda ada kesempatan, usai mendengar pencerahan saya, kita cubalah sujud syukur, kita solat, solat hajat, memohon pada Allah SWT, dan jangan lupa bangun sepertiga malam untuk melakukan solat sepertiga malam saudara. Dan besok insya-Allah kita sama-sama akan ke masjid untuk menunaikan solat Jumaat. Kita berdoa pada Allah SWT. Apa saja pun yang berlaku pada diri kita dan keluarga kita, hanya Allah SWT saja yang menentukannya saudara. Kerana hari ini dah habis hujung bulan. Tanggal 30 November, berakhir sudah bulan November, dan kita besok insya-Allah kita akan meraihkan kehadiran Disember selama sebulan sebelum menutup tirai tahun 2023 menanti kehadiran 2024. Bagaimanapun hari ini adalah hari yang ke-1347 saudara. Artinya 1347 hari virus tersebut masih lagi melanda negara kita. Laporan saya dapat masih ramai lagi teman-teman, kawan-kawan kita ada juga yang terkena dijengah oleh virus tersebut. Malah keluarga saya pun ada yang dijengah oleh virus tersebut. Isteri, cucu, anak. Jadi saya semua mengharapkan
agar anda pastikan menjaga kebersihan diri, menjaga kesihatan. Kalau saudara pulang daripada kerja, jangan terus sekam anak-anak, saudara. Sebab virus tersebut masih ada lagi. Dan kalau rasa ada pertemuan, lakukanlah penjarakan sosial dan sesekali tutuplah pelitup muka. Sebab virus tersebut masih ada lagi, saudara. Baik, saudara. Itu yang sempat saya laporkan kerana tidak ada laporan sepenuhnya daripada Kementerian Kesihatan. Untuk e-commerce, kita skip, saudara. Malam ni malam Jumaat, kita santuni naluri kehidupan, saudara. Lama tak dengar naluri kehidupan saya selama seminggu, saudara, ya. Baik, saudara. Kerana menurut Amru bin Shu'aib, dia berkata bahawa baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sombong dikumpulkan pada hari kiamat nanti seperti semut bermuka manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Mereka diiringi menuju ke penjara neraka Jahanam yang bernama Bulas. Neraka Jahanam itu namanya Bulas. Dan di atas mereka ada api paling panas. Mereka diberi minum, muntahan dan darah penduduk neraka. Yang namanya Tinatul Qabal. Itu Tinatul Qabal itu darah dan juga muntahan penduduk neraka. Ini saudara hadis sahih. Catatan daripada hadis riwayat Tirmizi yang ke-2416. Jadi pengajarannya, saudara, sombong itu adalah sifat iblis. Kerana ia merasa dirinya lebih mulia dan lebih baik serta ia suka merendahkan orang lain. Kerana Allah SWT berfirman, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, tunduklah, iaitu memberi hormat kepada Nabi Adam. Lalu mereka sekaliannya tunduk memberi hormat, melainkan iblis. Dia enggan dan takbur serta menjadilah dia dari golongan yang kafir. Ini surah Al-Baqarah, saudara. Ayat yang ke-34. Allah berfirman dan Allah cukup benci dengan orang yang sombong. Orang yang sombong itu tidak akan masuk syurga, saudara. Itu janji Allah. Kerana baginda Nabi Muhammad bersabda bahawa tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya walaupun ada sebesar zarah perasaan sombong. Hadis riwayat Muslim yang ke-51, saudara. Kerana orang-orang yang sombong ini mereka akan dikumpulkan pada hari kiamat nanti seperti semut bermuka manusia. Dan mereka diliputi oleh kehinaan dari segala penjuru. Orang sombong, saudara, akan diiringi menuju ke neraka Jahanam yang bernama Bulas, saudara. Dan di atas mereka ada api paling panas. Orang yang sombong akan diberi minum, muntahan dan darah penduduk neraka yang namanya Tinatul Qabal. Jadi, saudara, sikap sombong merupakan satu sikap yang amat dilarang keras dalam Islam. Kerana firman Allah SWT, dan janganlah engkau berjalan di bumi dengan berlagak sombong. Kerana sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembusi bumi dan engkau tidak akan dapat menyamai setinggi gunung ganang. Ini petikan daripada surah Al-Isra ayat yang ke-37, saudara. Sebab itu, saudara, saya menyeru teman-teman, marilah kita bersifat rahmah dengan menjauhi sifat sombong. Sifat sombong itu apabila merasa dirinya lebih baik dari orang lain, mereka memperlekehkan atau merendahkan orang lain. Jauhilah sifat sombong, saudara. Mimi, mukadimah ayat Quran dan hadis lepas ni, kempen PRK Kemaman. Tak, saudara. Jangan begitu, Mimi. Saya cuma memberi pencerahan. Kadang-kadang teman-teman marah dengan saya sebab saya memulakan bicara saya. Saya cuma mengajak teman-teman untuk memahami naluri kehidupan, saudara. Bukan mukadimah ayat Quran, kemudian cakap politik marah kalau tak ada, saudara. Baik. Kita santuni mutara kata kiriman sahabat saya, Datuk Sri Ali. Katanya, ketika bertemu seseorang yang pernah membencimu, sapalah dengan senyum. Kerana dialah kamu menjadi seorang yang semakin kuat. Senyum tak selamanya berarti bahagia. Kadang-kadang berarti ketabahan dan keikhlasan. Jadi saya senyumlah. Orang nak kata saya pun saya senyum. Secara Tuan Espai, saya tak maulah. Saudara jangan mengajak saya untuk berdebat persoalan-persoalan yang menyentuh peribadi saya. Halaman saya ini saya tak sediakan untuk memperendahkan martabat orang. Tak baik, saudara. Saudara Wahab Zain, saudara Dilef, saudara Lobai Zamri. Saya selalu memberi pencerahan saja, saudara. Kalau anda merasakan ruangan saya ini untuk anda ajak, untuk saya berdebat, untuk memburukkan orang, saya tak mahu, saudara. Saya cuma memberi pencerahan apa saja yang termampu.
Sebab saya sentiasa memberi peringatan. Antara ingatan saya kepada pimpinan negara, jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang dan khawatir, kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara boleh muflis. Begitu juga saya pada teman-teman yang menyunting semula live saya ini dan anda masukkan dalam mana-mana channel. Saya tak marah, tapi anda harus bertanggungjawab. Kerana saya tak mampu untuk memantau setiap suntingan anda. Ingat saudara, ini pencerahan politik yang kadang-kadang ada sedikit maklumat yang saya berikan. Matlamatnya agar warga kita berinformasi. Tak lebih daripada itu, sebab itu saya punya channel ada daripada 1, 2, 3, 4, ada stepnya saudara. Dan saudara, kena ingat saudara, bila saya memberi pencerahan dan pandangan saya, kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree saudara. Itu prinsipnya. Kalau anda bersetuju, alhamdulillah. Andainya anda tidak bersetuju, tak ada masalah bagi saya. Dan kalau anda mau menghantar tulisan dan sebagainya, gunalah bahasa-bahasa yang baik, kerana kita adalah warga cinta damai, menyantuni setiap persoalan, permasalahan secara jelas, saudara, dan juga secara harmonis. Jangan jadikan medan dalam live saya ini untuk anda memperkecilkan orang lain, menyamakan orang lain. Tak usah, saudara. Saudara, saudara Tuan Espal Merain, saya tahu matlamat anda lain tak ada. Untuk mengajak saya berdebat, untuk mengajak saya beri komen, kononnya orang itu begini, orang ini begini. Jangan begitu, saudara. Saudara Lim Kim Loon, terima kasih hadir lewat malam ni, saudara. Ya. Saudara Syed Adnan, saudara Lim Kim Loon dari Taiping, Perak. Begitu juga saudara Raja Rosli, Raja Sulung, apa khabarku? Moga sihat. Puan Nur Maria. Saudara. Baik, saudara. Mula-mula saya ingin memberi penjelasan bahawa saya mendapat kenyataan daripada Kementerian Kewangan bahawa harga runcit petrol RON 97, RON 95 serta diesel masih dikekalkan pada harga yang lama, iaitu RM3.47 seliter bagi RON 97, RM2.05 seliter bagi RON 95 dan RM2.15 seliter bagi diesel. Ini adalah untuk tempoh daripada 30 November hari ini hinggalah 6 Disember, saudara. Demikian menurut Kementerian Kewangan yang memaklumkan bahawa harga berkenaan ditetapkan berdasarkan pada harga runcit mingguan produk petroleum di bawah formula mekanisme harga otomatis. Dan bagaimanapun Kementerian Kewangan sentiasa memantau agar persoalan ini tidak membebankan rakyat. Ya, saudara? Baik. Usai memberi pencerahan tentang harga minyak, apa berlaku pada negara kita? Nampak gayanya alhamdulillah bahawa saya mendapat laporan keadaan banjir di Terengganu dan Kelantan. Nampaknya semakin pulih apabila jumlah mangsa terus menurun. Itu setakat 8 malam tadi, saudara. Di Terengganu hanya 22 orang saja daripada 5 keluarga masih ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS Sekolah Kebangsaan Atas Tol di daerah Kuala Terengganu. Demikian menurut Sekretariat Jawatankuasa Bencana Negeri Terengganu, saudara. Di Kelantan pula, saudara, mangsa banjir berkurangan kepada 370 orang. Berbanding kemarin 438 orang. Demikian menurut info bencana Jabatan Kebajikan Masyarakat. Apabila di Pasir Mas terdapat 231 orang masih berada di Pusat Pemindahan Sementara Sekolah Kebangsaan Tok Deh. Di Bacuk pula seramai 58 mangsa berlindung di Sekolah Menengah Kebangsaan Bris Panco. Sementara Pusat Pemindahan Sementara di Sekolah Kebangsaan Jelawat menempatkan 28 orang daripada 8 keluarga. Jadi itu saya nampaknya banjir semakin susut. Tetapi bagaimanapun, saudara, berhati-hati juga. Saya khawatir apabila Jabatan Meteorologi Malaysia petang tadi mengeluarkan amaran bahawa katanya hujan berterusan tahap waspada. Saya Adnan, saya dah balik Kuala Lumpur dah, saudara. Saya bukan di Kemaman dah, saudara. Jabatan Meteorologi Malaysia mengeluarkan amaran hujan berterusan di tahap waspada di beberapa kawasan di Kelantan dan Terengganu mulai esok hingga hari Ahad. Besok Jumaat, Sabtu, Ahad berterusan 3 hari, saudara. Demikian menurut kenyataan Met Malaysia bahawa kawasan terlibat itu di Kelantan di Tumpat, Pasir Mas, Kota Baru, Bacuk, Macang dan Pasir Putih. Ya, teman-teman yang tinggal di kawasan tersebut berhati-hati
Kalau nampak raya air naik, kalau dari pihak NADMA dan pihak berkuasa minta pindah, pindahlah saudara. Sementara itu di kawasan di Terengganu saudara, kawasan terlibat ialah di Besut, Setiu dan Kuala Nerus. Lain-lain kawasan nampaknya alhamdulillah. Terima kasih Zizah Jane, sekuntur mawar merah yang kembang mekar di hati saudara. Saudara, dan rupanya di Kelantan semalam adalah banjir kilat saudara, yang melanda sekitar Taman Bendahara di Pekalan Cepa. Termasuklah Universiti Malaysia Kelantan UMK di kampus kota yang ditenggelami air sedalam 0.3 meter. Bagaimanapun air sebut telah susut pagi tadi dan pihak berkuasa universiti tersebut, iaitu menurut timbalan Naib Chancellor-nya. Menurut timbalan Naib Chancellor Hak Ehwal Pelajar, iaitu Profesor Dr. Muhammad Ismail, kawasan kampus itu mula ditenggelami banjir pada jam 12.30 malam tadi. Kerana hujan turun sejak daripada jam 5.40 petang semalam. Air yang dalam kawasan kampus kemudiannya mula surut 20 minit kemudian. Alhamdulillah. Bagaimanapun, menurut Profesor Dr. Muhammad, pihaknya telah pun mengaktifkan bilik gerakan banjir bertempat di Fakulti Veteriner di Jalan Padang Tembak, Pekalan Cepa, bermula daripada 21 November lagi, saudara. Mudah-mudahan air tidaklah berterusan, banjir berterusan, janganlah berterusan di Kelantan. Sebab cuacanya sekejap ada, sekejap tak ada. Tapi nampak gayanya bukanlah banjir besar, saudara. Sebab itu saya melihat bahawa laporan dunia juga agak ngerun juga, saudara. Kerana selepas 30 tahun, saudara, iceberg inilah bongkah air batu, saudara, di kutub utara, kutub selatan. Katanya bahawa selepas 30 tahun, iceberg terbesar di dunia mula bergerak menuju ke lautan selatan. Ya, ini didedahkan oleh para saintis bahawa katanya sebongkah iceberg terbesar di dunia di Antartika kini semakin mencair dan hanyut ke arah lautan selatan untuk pertama kalinya dalam tempoh lebih 30 tahun. Ini keadaannya kalau dia cair boleh mengakibatkan banjir dunia, saudara. Menurut adalah difahamkan berbongkah ais yang dipanggil sebagai A23A itu, dia berkeluasan sekitar 4,000 km persegi. Iaitu 5 kali ganda lebih besar daripada negara Singapura. Saiznya, saudara. Kalau ia cair, tentulah ia akan mengundang banjir dunia, saudara. Kerana sejak pemusnahan ais Fletcher Ronde di Antartika Barat yang terjadi pada 1986, bongkah ais itu bagaimanapun telah terkandas selepas serpihannya tersangkut di Laut Weddell. Bagaimanapun perkara itu tidaklah terjadi selepas iceberg yang hampir seberat 1 triliun tan metrik itu dia hanyut dengan cepat melepasi hujung utara semenanjung Antartika yang turut dibantu oleh angin kencang. Kita mengharapkan agar bongkah itu tak terus mencair. Kalau dia cair, saudara, pastinya kita juga akan terkesan. Mudah-mudahan Allah SWT memelihara alam ini. Ini malam Jumaat kita berdoalah, saudara. Baik, saudara, itu kedudukan, laporan, cuaca dan kedudukan alam. Saya melihat bahawa semalam ke kemarin, bahawa Kerajaan Negeri Kedah telah pun meluluskan bajet Kerajaan Negeri Kedah untuk tahun 2024. Tapi bagaimanapun disonsong oleh Timbalan Ketua Penerangan Kedah. Timbalan Ketua Penerangan UMNO Kedah yang mengatakan belanjawan yang dibentangkan katanya tiada peningkatan signifikan sekiranya dibandingkan dengan tahun-tahun terdahulu 2022 di mana sejumlah 1.35 bilion, 2023 1.05 bilion dan 2024 hanya 1.24 bilion. Ada peningkatan tetapi tak begitu banyak ni. Jadi ini merupakan bahawa projek dalam belanjawan itu tidaklah, tak kiralah projek mega atau projek berimpak tinggi atau projek rakyat, hampir semuanya memerlukan sokongan daripada bantuan kewangan daripada Kerajaan Persekutuan. Dan sebab itu, saudara, kita mengharapkan janganlah berterusan, berbalah. Saudara Cik Bu, terima kasih hati yang besar untuk saya. Saudara ini, kita mengharapkan agar Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sanusi cukup-cukuplah, hentikanlah permasalahan, pertelingkahan antara kerajaan negeri dan kerajaan pusat. Tak ada mendatangkan manfaatnya pun, saudara. Politik-politik juga, saudara, pentadbiran negara dan negeri perlu disantuni sebaik mungkin. Begitu juga, saudara, saya melihat bagaimana berita dari Marang.
bagaimana seorang lelaki akhirnya telah pun dipenjara dengan denda RM500 oleh Mahkamah Magistrate Marang di Terengganu saya kerana kesalahan mempamerkan bendera Israel pada 19 Oktober lalu. Menurut laporan Harian Metro, Harma Zulfikar Deraman berusia 30 tahun turut berdepan hukuman penjara tambahan 3 bulan jika gagal membayar denda. Dia rupanya pernah dipenjara dan masih lagi menjalani hukuman negara kerana dia didakwa melakukan perbuatan itu di sebuah kedai aksesoris kenderaan di Kampung Padang Lebam. Bulan lalu dia dijatuhi hukuman penjara 5 tahun dan 1 sebatan bagi kesalahan dadah. Nah, saya melihat benda ini, saya ingin ambil kesempatan pada teman-teman yang bukan hanya melibatkan diri dalam elemen-elemen sebegitu, tapi ada juga hantaran-hantaran yang bukan-bukan melalui media sosial. Apabila mereka menabur fitnah, mereka kerana ketawaduk sangat. Kerana anda menyokong pihak-pihak tertentu sehingga anda sanggup menghamburkan fitnah. Saya nak jelaskan di sini, saudara. Jika sesuatu berlaku pada anda, jika anda disaman, jika anda dipanggil ke ibu pejabat polis, jika anda dijatuhkan hukuman, pimpinan yang anda sokong tak buat apa-apa pun. Saya nak bagi tahu, saat saya tengok kawan-kawan kita yang lain. Contohnya saya katakan macam mana Dr. Mastura yang mengeluarkan kenyataan. Akhirnya bila beliau disaman, tak ada siapa pun nak membantunya. Saudara, jadi sebab itu kita sebagai pemain media, saya menasihati kalau boleh, cukup-cukuplah. Jangan kita berbalas sama kita dan memaki hamun. Kerana bila saja kita kena sesuatu hukuman ataupun kita disaman oleh pihak-pihak tertentu, tak ada siapa nak membela kita. Sama ada daripada UMNO ke, sama ada daripada Parti PAS ke, atau Perikatan Nasional ke, tak ada, saudara. Jadi janganlah. Eloklah kita menjaga adab kita. Kalau nak bagi kritikan, terus beri kritikan. Bukan menabur fitnah. Sebab saya tengok sekarang ni, sejak akhir-akhir ni, saudara, terlalu tinggi, banyak sangat fitnah-fitnah yang tak sepatutnya dilontarkan. Boleh anda nak memberi kritikan, tetapi biarlah kritikan yang membina. Kerana, saudara, apa yang anda sokong, pihak mana pun anda sokong, jika berlaku sesuatu pada diri anda, tanggung sendiri, saudara. Kalau dah masuk ke penjara atau masuk ke mahkamah, bercara, kemudian kena lock up, kena tahanan dan sebagainya, tanggung sendiri, buang masa je, saudara. Apa kita dapat? Apakah hanya dengan menunjukkan bahawa kita menyokong, kita reda? Digelak ada orang aja, saudara. Sebab itu saya mengajak teman-teman nak memberi kritikan, boleh. Tapi juga jangan menuduh ataupun menabur fitnah. Itu pandangan saya, saudara. Terpulanglah pada anda. Saudara Nurali. Saya merasakan kalau boleh, kita menjagalah adab dan santun budaya bangsa kita. Nak marah, tiba-tiba anda maki orang tu. Tadi saya tengok ada fitnah mengatakan orang ni sakit, pemimpin utama sakit, orang ni, dan ada mengatakan pula doa sampai ke tahap biar mati dan sebagainya. Saya kata itu bukan sikap, bukan sifat kita sebagai umat Islam. Sepatutnya kalau orang sakit, kita mendoakan kebaikan, bukan kita bersorak. Dan bagi mereka yang mengalami musibah, sama ada mereka menghadapi tuntutan di mahkamah, saudara, jangan kita terus menjatuhkan hukuman. Kerana saya selalu berpegang pada prinsip, no one is guilty unless proven by the court. Janganlah kita terus terang, berterusan menyerang. Tak sebaik begitu. Saudara Syarifuddin, dia kata lain tak cantik nak buat. Macam mana, saudara, musim hujan? Di luar rumah saya pun dah hujan. Kerana musim yang sebegini. Saudara Muhammad Syarif, betul, jaga mulut. Jangan kita melampiaskan kata-kata yang tak baik. Bayangkanlah kalau anda jadi pemimpin, apabila anda dicerca oleh orang, apa perasaan anda? Apa perasaan anak isteri anda, keluarga anda, kaum kerabat anda? Begitu juga yang dialami oleh pemimpin. Benar, untuk menjadi orang politik, menjadi pemimpin, mereka kena bersedia menghadapi semua ini. Tetapi bagi saya, betul, saudara cikgu, silap-silap akaun yang kita ada pun kena ban. Buat apa kita dapat? Apa kita dapat? Apakah mereka akan membantu kita? Kalau kita kena saman, RM10,000, RM20,000, RM100,000, siapa nak bayar? Sebab itu saya kata, berhati-hati. Boleh mengkritik. Saya juga memberi kritikan. Bukan saya tak kritik, saya kritik pemimpin daripada UMNO, saya kritik menteri daripada UMNO, saya kritik menteri daripada Perikatan Nasional. Saudara, tapi kritikan kita biarlah kritikan yang membina. Dan paling penting bagi saya,
jangan mentertawakan bila seseorang itu menghadapi musibah. Sebab itu, semalam saya cuba perbetulkan apabila orang mengatakan Presiden dan pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin gagal untuk mendapatkan pasportnya. Sebenarnya, hukuman mahkamah itu dia gagal untuk mendapatkan pasport secara kekal. Tetapi untuk dia keluar negara, nak bercuti dalam tempoh sampai 15 Januari, dibenarkan. Jadi laporan itu kena biar tepat, biar betul. Bukan tak dapat, tetapi hanyalah bersifat sementara. Tak apalah dia nak bercuti, biarlah dia bercuti. Tapi 15 Januari nanti, dia akan masih balik ke negara ini menghadapi tuduhan dan sebagainya. Laporan itu biar tepat, saudara. Jangan laporan sekat tiang, saya tak bersetuju. Walaupun saya orang UMNO, dia orang Perikatan Nasional. Tapi, jangan kita tertawakan. Itu nasihat saya lah, saudara. Saudara Mokhtar Ma'ruf, orang tak nak belajar ilmu di masjid. Itu kadang saya tak tahulah, saudara. Kita banyak cara untuk belajar, untuk mendengar syarahan. Kalau boleh, saudara. Saya mengharapkan supaya warga kita sentiasa berlapang dada. Itu peringatan saya, saudara, selepas saya melihat bagaimana seorang lelaki itu hanya kerana dia menaikkan bendera Israel. Memang tak boleh, saudara. Kita tidak ada mempunyai hubungan diplomatik dengan negara Israel dan memang kita benci dengan Zionis, saudara. Sebab, saudara, di Qatar, semalam saya dipahamkan bahawa Israel telah mengumumkan bahawa jeda kemanusiaan di semenanjung Gaza dilanjutkan selama 2 hari lagi. Demikian menurut laporan berita Palestin. Ini dalam segmen Salam dari Gaza. Jadi selama 4 hari yang lalu ada juga ini tahanan-tahanan yang telah dibebaskan, saling bertukar-tukar. Tapi yang paling penting tidak ada ledakan bom diledakkan di bumi Gaza. Dan sepatutnya ia berakhir besok. Tapi Alhamdulillah atas tuntutan negara luar, banyak negara-negara menyeru agar gencatan senjata tersebut diteruskan. Katanya bahawa ada gencatan itu berlaku sehingga tambahan 2 hari lagi. Mudah-mudahanlah, saudara. Saya merasakan bahawa gencatan senjata dalam peperangan antara Israel dan juga Gaza ini tidak menguntungkan sesiapa. Malahan, saudara, setelah peperangan itu berlaku gencatan, maka ada anggota-anggota Hamas, mereka masih lagi terus bertahan. Tapi di kalangan saya cuba membayangkan bagaimana askar-askar Israel, bila mereka kembali pada keluarganya, berehat seketika kerana ada gencatan senjata ini, tentulah mereka menghadapi trauma. Melihat bagaimana rakan-rakan mereka yang tewas, melihat pada rakyat yang kena bom. Sebab itu saya kata kita mendoakanlah agar gencatan ini berterusan. Sebab tentunya bagi siapa saja pun yang dapat escape from the bomb ataupun mengelak daripada ledakan bom itu, tentulah mereka bersyukur. Tapi kengerian itu masih berterusan. Sebab hari ini, saudara, saya nak menjelaskan bahawa penduduk di Gaza, saya mendapat laporan saat ini, saudara, itu warga Palestin, mereka sedang bergelut untuk meneruskan kehidupan selepas kediaman mereka hancur, kemudian infrastruktur musnah, malahan kekurangan makanan, serta air terdedah dengan pelbagai penyakit berjangkit, saudara. Jadi konflik berdarah yang menyaksikan serangan bom Israel tanpa henti sejak 7 Oktober sehinggalah 4 hari lalu, saudara. Gaza dilihat bagai padang jarak, padang terkukur. Amat menyedihkan, saudara. Jadi di tengah-tengah kesengsaraan di bumi Gaza itu, rakyatnya, warganya nak dapat makanan pun susah. Bekalan gandum tak ada. Bekalan makanan-makanan lain pun tak ada. Berebut-rebut. Apabila sampai saja bantuan daripada Pertuan Bangsa-Bangsa Bersatu, warganya berkejar-kejaran, saudara. Itu yang agak menyedihkan saya melihat keadaan Gaza. Dan sebab itu, saudara, kalau anda mempunyai sedikit kewangan, bantulah. Tapi salurlah melalui saluran yang tepat, iaitu melalui Kementerian Luar Negara. Ya, saudara, saya bersetuju dengan cikgu. Bila berlaku peperangan antara Gaza dengan Israel, saudara, yang untung pembuat senjata. Dunia tidak mengalami keuntungan. Dunia menyaksikan kemusnahan demi kemusnahan, saudara. Itu keadaannya, saudara. Sebab itu, saudara, saya bersetuju dengan pandangan Erdogan. Itu Presiden Turki. Sebab Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan
hari ini menggelar bahawa menjamin Netanyahu sebagai pembunuh kejam Gaza. The killers of the Gaza. Dan dia mendakwa bahawa Perdana Menteri Israel itu menyemarakkan antisemitisme di seluruh dunia. Rakyat dunia sepatutnya hidup dalam harmonis. Sudah pun disuntik untuk rasa perasaan untuk saling benci membenci. Saya dah menyatakan benda ini 1 minggu, 2 minggu lalu. Walaupun peperangan sudah pun berakhir, tapi saya tidak nampak bahawa ia akan memadamkan dendam di hati warga Palestin. Mereka yang kehilangan isteri, kehilangan anak, keluarga, rumah, tempat tinggal. Pasti ada dendam yang membara di hati mereka. Jadi kenyataan daripada Tayyip Erdogan itu memang benar bahawa Benjamin Netanyahu harus memikul tanggungjawab itu kerana beliau adalah pembunuh kejam di Gaza dan dia menyemarakkan sifat antisemitisme di seluruh dunia. Sebab itu Netanyahu Erdogan melabelkan Israel itu sebagai negara pengganas. Dan beliau bersimpati dengan Hamas sebagai kumpulan pembebas. Sebab itu beliau berulang kali membedas Tel Aviv kerana melihat kematian yang begitu besar yang dialami di Gaza. Ya, saudara, Erdogan mengancam untuk memutuskan hubungan sepenuhnya antara Turki dengan Israel. Kedua pihak tahun lalu melantik duta selepas terputusnya hubungan diplomatik selama sedekat. Tapi selepas berlakunya peperangan antara Hamas dan juga tentera Zionis, maka Erdogan mengambil keputusan untuk memutuskan selama-lamanya. Itu keadaan saya. Saya melihat, saya menata bacaan bagaimana keadaan dalam penjara Israel. Sebab ada seorang tahanan Palestin, dia menyatakan, dia mendedahkan bahawa selepas dia dibebaskan, dia kata bahawa pada usia 17 tahun, sebagai sebahagian daripada perjanjian gencatan senjata bila dibebaskan saudara, Lith Othman namanya, dia kata bahawa banduan dibiarkan kelaparan dan mereka tidak dibenarkan meninggalkan sel. Keadaan dalam penjara Israel sangat sukar. Dia katanya, saya tidak dapat menyatakan betapa sukarnya. Kami tidak dibenarkan keluar sel. Tidak ada makanan. Tidak ada makanan yang enak. Tidak ada apa-apa. Kami kelaparan. Tiada apa yang baik dalam penjara. Keadaannya seperti malapetaka. Sebenarnya katanya ada terdapat 39 wanita dan kanak-kanak yang ditahan di penjara Israel. Bagaimanapun mereka telah pun dibebaskan. Jadi, mereka menyifatkan bahawa penjara Israel itu seperti umpama berada dalam neraka. Itulah kata-kata yang dilontarkan oleh warga Gaza yang dibebaskan. Walaupun mereka ditahan beberapa hari, tapi masih segar dalam ingatannya bagaimana keadaan kezaliman tentera Zionis melakukan kekejaman terhadap tahanan-tahanan daripada warga Gaza. Saya juga melihat bagaimana wajah seorang wanita yang cantik, saudara. Sebelum dia dimasukkan ke dalam penjara, wajahnya terlalu indah, cantik. Maklum sajalah, saudara. Anak-anak Arab ni lawa-lawa dulu. Tapi selepas dia dibebaskan, mulutnya herut, hidungnya herut. Dan lebih mengecewakan, semua jari-jarinya dipotong. Dia mengalami kudung jarinya. Bila dia nampak begitu, hati saya begitu, astaghfirullahalazim. Begitulah kejamnya, zalimnya Zionis. Wanita yang tidak berdosa. Kalaupun dia dianggap sebagai tentera daripada Hamas, tapi bukan itu caranya melayan. Mungkinlah saya nampak begitu, mungkin dia diperunyuk, dipukul dan sebagainya, herut. Sedangkan sebelum dimasukkan ke dalam penjara Israel, wajahnya ayu. Bila keluar, hidung herut, kekal. Mulut herut, gigi hancur. Dan yang paling mengecewakan, kesemua jari-jarinya telah pun dikudungkan. Ketika ditetak oleh tentera rejim Zionis. Memang zalim. Bayangkanlah saudara, mungkinlah selepas dipotong jari-jari itu, dibiarkan begitu saja, tanpa beri ubat dan sebagainya. Astaghfirullahalazim. Saya mendoakan agar Allah SWT melaknatilah kekejaman yang dilakukan oleh rejim Zionis itu, saudara. Jadi saya tak dapat membayangkan bila saya menatap satu demi satu gambaran warga Palestin yang mengalami penyiksaan sewaktu berada dalam penjara Israel. Astaghfirullahalazim. Itu yang saya dapat laporkan, saudara. Sebab saya menatap, saya laporkan kepada anda. Bukan saya nak mengutuk, tak ada. Bukan saya nak menyebelahi mana-mana pihak. Tetapi yang nyata dan jelas,
warga Palestin yang tidak berdosa, anak-anak kehilangan ibu bapa, suami kehilangan isteri kehilangan suami, rumah hilang, tak ada terus. Bagaimana mereka mahu membina kehidupan semula? Wallahu a'lam bisawab. Saya pun tak tahu, saudara. Hidup hancur, lebu. Jadi sebab itu saya katakan, di sinilah letaknya, perlu kita sentiasa adanya perdamaian. Politik-politik juga, saudara. Jangan kerana nak mengejar kuasa, kita sanggup melakukan segala-galanya, kita menghancurkan segala-galanya. Saya berseru pada teman-teman, pengamal politik, pengamal media, ada tahapnya untuk kita memaki hamun ataupun mengutarakan pandangan kita, saudara. Sebagaimana saya juga menatap titah dah 3 hari lepas. Titah dulu yang Muhammadiyah Sultan Nazrin, Sultan Perak, Sultan saya, saudara. Titah baginda gusar. Baginda menzahirkan kegusarannya kerana berlaku caci mencaci, hina menghina di kalangan pimpinan politik. Titah tuanku dia kata, ia berlaku bukannya di tepi-tepi jalan, bukan berlaku di pasar-pasar, tapi ia berlaku di pentas, tempat dan dewan yang memiliki status kemuliaan. Malah ada kalanya berlaku di tempat-tempat ibadah. Baginda Sultan Perak Tengku Nazir menzahirkan duka cita yang teramat baginda. Bahasa-bahasa kesat titah baginda. Bahasa-bahasa yang lucah, fitnah, cerca, caci, memaki, hamun dan menghina sama sendiri semakin kedengaran. Disuarakan tanpa segan silu. Malah dilakukan oleh pihak tertentu dengan kemegahan dan kebanggaan. Itu titah tuanku Sultan Perak, saudara. Baginda bertitah bahawa budi bahasa, sopan santun diketepikan sama sekali. Ia bukan oleh golongan orang yang tak ada pendidikan, tetapi dilakukan malah orang yang berpendidikan. Bukan orang yang tak ada jawatan, tapi mereka yang punya jawatan. Tapi semua budaya ini, adab kesopanan sebagai manusiawi, mereka sebagai pelajar, mereka orang yang terpelajar, demi kerana politik, sanggup menghamburkan kata-kata caci nista dan juga maki hamun. Ini yang menduka citakan hati baginda Sultan Nazrin. Baginda bertitah. Di laporan saya dapat, saudara, titah baginda amatlah berbahaya kepada negara untuk membiarkan siapa sahaja, apatah lagi dalam kalangan yang diangkat sebagai pemimpin, berperangai saling mencela dan menghina kerana ia berpotensi mencetuskan kebencian dan bakal menyalakan api permusuhan. Saudara, hati seorang payung negara, payung negeri Perak, saudara, baginda menzahirkan bahawa kegusaran baginda. Sebab itu baginda berharap agar komponen rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan, perlulah dijadikan sebahagian daripada input dalam program pengilmuan agar elemen berkenaan difahami, dihayati dan diamalkan oleh rakyat, saudara. Nilai kesopanan titah tuanku, kesusilaan merupakan asas kepada pembinaan masyarakat yang harmonis dan negara sejahtera. Sedarlah, katanya, perilaku warga, apatah lagi dalam kalangan pemimpin, akan memberikan imej, wajah dan identiti negara kita di mata dunia. Ampun tuanku, patut menjunjung kasih dan amat bersetuju dengan pandangan titah tuanku itu. Saudara, itu keadaan, saudara. Sebab itu saya katakan, ada kalanya kita berpolitik lah. So kita berbahasa dengan baik. Sebab itu halaman saya ini sentiasa saya ingatkan pada teman-teman, jangan mencaci hamun, jangan maki-maki. Saudara Abdul Halim Majid kata Sultan Perak sudah bertitah beberapa kali tentang perkara itu, tapi api permusuhan tetap menyala, kata Saudara Abdul Halim Majid. Benar, cukup-cukuplah kita bermusuh. Sekarang ini nak buat macam mana, saudara? Keadaan sepatutnya kita menyantuni agar kestabilan politik berterusan demi lestari kehidupan rakyat. Jangan kita kucak-kacirkan. Saudara, ini bila saja berlaku saja perubahan sedikit, macam 2 hari lepas, apabila ahli parlimen daripada Bukit Gantang, sahabat saya Datuk Syed Husin, mengumumkan sokongan, dia tak keluar parti, maka dia dihamput, dihamun macam-macam. Itu bukan bicaranya, saudara. Ajib Azroy, terima kasih. Dan bagi saya lah, UMNO pernah mengalami apabila warganya, ahli-ahli parlimennya dihate,
untuk menyertai kumpulan dan dianggap sebagai mengkhianati perjuangan parti. Dan kita tak adalah maki habis-habisan. Saudara, tak apalah kerana mereka tubuhkan kerajaan dan sampai masanya kita tariklah sokongan. Tapi hari ini, saat ini, saya nampak belum ada keredaan. So macam mana apabila yang Pak Muhammad Datuk Seri Sanusi dari Kedah, dia mengatakan bahawa adanya Little Napoleon di pejabat PMO. Saya kata tak betul tu. Tak, dia melahirkan bahawa dia kononnya sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim mengadakan mesyuarat di Alor-Star sebelum beliau mengiringi Perdana Menteri dalam lawatan kerja ke Sadao di Thailand, katanya dia tidak diberikan kerusi. Saya pun tak tahulah. Benda itu berlaku di Kedah, negeri yang ditadbir oleh Datuk Seri Sanusi. Tapi bagaimanapun saya dapat melihat bagaimana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim memberi kesempatan untuk beliau duduk sebelahnya. Dan akhirnya Datuk Seri Sanusi mengatakan, jadi walaupun katanya perbincangan itu berkaitan dengan tanah yang berada di bawah kuasa negeri, katanya dia tidak diberi kesempatan, tidak diberi tempat untuk turut serta. Sehinggalah Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta dia diberikan kerusi. Artinya bukan salah Seri Anwar Ibrahim. Saya bukan nak mengangkat. Terima kasih Saudara Fazil Kenong. Bukan saya nak mengangkat ataupun membodi ataupun mendewakan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi jelas, menurut Datuk Sanusi, dia kata, kat saya berdiri sebab tak ada kursi. Tapi dia kata, saya ucap terima kasih lah kepada Perdana Menteri yang nampak saya berdiri lama dan dia minta saya diberikan kursi. Saya bukan rasa terhina, tapi nak maklumkan bahaya permainan Little Napoleon. Itu keadaan orang sekeliling saya. Tapi takkan kerana itu nak dimaki hama Perdana Menteri. Sebab itu dia kata, saya tahu ini permainan pegawai terbabit supaya saya terus serang Perdana Menteri. Tapi dia kata, saya tidak berbuat demikian kerana pada pandangan saya, dia pada hari itu memainkan peranan sebagai Perdana Menteri, tapi pegawai yang susun rombongan itu cuba mainkan politik. Lebih sudu dari kuah. Itu terpulanglah. Dia menzahirkan amarahnya. Tetapi saya melihat bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim tak boleh dipersalahkan. Tapi bagi setengah orang, maki hamun lah. Mulalah dia kata, buka mulut, mohong dan sebagainya. Saya kata, sudahlah. Cukup-cukuplah kita berbalah, kita bermusuh. Paling penting sekarang ni, kalau kita lihat bajet yang dikemukakan oleh Datuk Sanusi, saya rasa tak begitu besar. 1.24 bilion saja untuk sepanjang tahun 2024. Sedangkan dunia hari ini menuntut agar persiapan kita dengan jumlah kewangan yang besar untuk pembangunan, untuk bayar gaji dan sebagainya. Jadi kalau sentiasa berbalah, bila nak selesainya? Itu keadaan saya, cukup-cukuplah saya harap saya. Sebab itu saya agak menarik tentang fatwa tulisan Saudara Ahmad Mursi. Apabila kononnya adalah fatwa, saya tak suka sebut nama orang tu saya. Fatwa seseorang pemimpin dari Perikatan Nasional. Dia kata bahawa di pilihan raya kecil Kemaman, katanya kalau mereka berhijrah tinggal ke UMNO dan bersama PN Perikatan Nasional, mereka seperti mendapat pahala hijrah Rasulullah. Saya katakan bagaimana agama dipersendakan, agama ditunggang. Seolah-olah kalaulah warga UMNO, penyokong-penyokong UMNO berhijrah menyokong calon daripada Perikatan Nasional itu dapat pahala seperti pahala hijrah Rasulullah. Saya geleng kepala saudara. Itu kenyataan daripada Saudara Ahmad Mursi. Dia menulis dalam tulisannya dan saya baca begitu, dia tak tepat fatwa itu. Kerana kalau kita melihat kecenderungan yang berlaku sekarang ni, seolah wujudnya kecenderungan politik Khawarij. Khawarij ni lain tak ada saudara. Mereka memfitnah orang tu, kafir dan sebagainya. Itu keadaan saudara. Jadi tak tepatlah fatwa itu, kata Saudara Ahmad Mursi. Jadi sekarang ni ramai warga bangsa kita yang terperdaya dengan propaganda takfiri. Konon-kononnya Islam terancam, parti kafir, undi Pakatan Harapan BN masuk neraka. Cukup-cukup. Tapi bagaimanapun saudara, sekejap lagi saya beri ulasan. Saya Alhamdulillah dalam kempen-kempen tak berapa mendengar lah. Adalah satu dua tuduhan-tuduhan yang dilontarkan sebegitu saudara. Jadi sebenarnya saudara, saya mengharapkan agar hentikanlah kita menunggang agama itu dengan mengibaratkan kalau berhijrah daripada menyokong UMNO kepada Perikatan Nasional seperti pahala hijrah Rasulullah. Lain tu saudara. Baginda Rasulullah melakukan hijrah selepas diperintahkan oleh Allah
berhijrah daripada bumi Arab, dari bumi Mekah ke Madinah kerana baginda diancam, kerana mahu untuk menyebarkan Islam. Jadi kalau berhijrah daripada menyokong calon-calon Pakatan Harapan, bukan ada ancaman, tak ada siapa mengancam pun. Saudara, itu keadaannya, saudara. Saya mengharapkan agar kita berhati-hatilah. Sebab itu sekarang ni, sebenarnya saya kata tadi, apabila Syed Hussein, Syed Abdul Faizal, beliau telah pun mengisytihar dirinya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sepatutnya, saudara, beliau tak sepatutnya dianggap sebagai pengkhianat. Dia cuma memberi sokongan. Dan dia tak keluar parti pun. Jadi bagaimanapun, kenyataan itu saya nampaklah. Hari ini dan semalam, teruk juga beliau dibelasah. Jadi saya rasa walaupun Syed Hussein mungkin bukan ahli parlimen pembangkang pertama. Kerana sebelum itu pun dah wujud pimpinan daripada parti pembangkang yang menyatakan sokongan. Bermula daripada ahli parlimen, daripada Gua Musangnya, di mana lagi saya? Daripada Jeli, ahli parlimen, ada beberapa nama lagi lah, sampai 5 orang. Dan hari ini pun, saudara, saya nak jelaskan. Apabila mereka mengatakan seolah-olah dalam musim-musim kempen, kononnya mereka akan mentadbir Putrajaya. Saya kata tu mimpi ke mana, saudara? Nak ke mana? Sedangkan sekarang ini, Perikatan Nasional cuma tinggal daripada 74 kursi, tinggal lagi tolak 5. Tinggal lagi 69. Itu aja yang ada dalam Perikatan Nasional. Macam mana nak tadbir negara? Sekarang selebihnya sudah pun bersama-sama dengan kerajaan perpaduan. Ini perlu difahami dan perlu diakui hakikatnya, saudara. Sebab itu saya melihat, saya juga mendapat makluman kononnya. Tapi tak tahulah. Mudah-mudahan mereka teruslah bersama. Saya tak ada keberuntungan bagi kita pun. Baga ada pihak mengatakan bahawa saat ini kononnya antara Parti Peribuni bersatu bersama dengan PAS diibaratkan seperti tidur sebantal mimpi lain-lain. Saya tak tahu apa maksudnya, saudara, tapi itulah gambarannya. Kerana masing-masing sekarang ni sudah ada gerakan di kalangan ahli-ahli parlimen dari Parti Peribumi Bersatu yang membuat sokongan satu demi satu kepada kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kabarnya sekarang ada 12 lagi. Katanya, saya tak tahu. Tapi saya ingat ada beberapa kawasan yang waktu terdekat ni mungkin 1, 2, 3, yang saya rasa 5 lagi tu mungkin. Mungkin, saudara. Sebab kerana mereka juga mempunyai hubungan yang rapat dengan Perdana Menteri, dengan Timbalan Perdana Menteri, saudara. Dan malahan ada juga kalangan warga daripada PAS juga yang besar kemungkinan yang akan memberi sokongan. Itu dapatan saya. Tapi belum dapat disahihkan. Ini bukan satu benda yang sah. Sehinggalah bila dia membuat pengumuman. Tetapi bagi saya, sepatutnya kita hentikanlah maki-maki ini, saya. Mimpi lain-lain antara PBM dengan PAS memang semakin menyerlah, saya. Memang semakin menyerlah. Saya tak tahulah apa yang akan berlaku masa terdekat ini. Tapi kabarnya, sebab dalam Parti Peribumi juga sudah berlaku perpecahan. Saya ada bertemu sepanjang saya berada di Kemaman. Saya berjumpa juga saudara dengan pimpinan daripada Parti Peribumi Bersatu. Tak perlulah saya sebutkan nama, saudara. Buat apa nak sebut nama? Saya berbual dengan beliau. Memang ada suara-suara sebab mereka menuju untuk mengambil alih kepimpinan dalam Parti Peribumi Bersatu. Nak jadi presiden dan sebagainya. Saya ucapkan selamat maju jaya, jelas saja. Dari artinya, apa yang saya dapatan saya, ada keretakan. Bagaimanapun saya setuju dengan pandangan Cik Bu. UMNO Barisan Nasional kekal dengan pendiriannya. Saya yakin cuma 1-2 orang tu mungkinlah masih lagi teragak-agak. Tetapi apabila mereka melihat sudah berlaku seolah ada gerakan di kalangan ahli parlimen daripada Perikatan Nasional menyokong Perdana Menteri yang ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim, mulalah mereka dalam keadaan tumbang-ambing. Ini keadaan yang saya dapat, saudara. Jadi sebab itu besar kemungkinan juga
sepanjang setahun mendatang, sebab kita nak masuk bulan Disember, saudara, 2024, saya melihat dia dah waktu tahun 2024 ini, Perikatan Nasional nak ke mana? Saudara Ratapan Kasih, dia kata, terbang bangau, akhirnya ke belakang ke bawah jugalah ia akan kembali. Begitulah saya nampak. Dan saya kata, Pac-Man, dia kata, Paguh pun dah kurang agresif sejak akhir-akhir ini. Nampak gaya begitu, itu belum lagi pembicaraan bermula. Saya melihat, mendengar ucapan Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam, bila dia menyatakan, membayangkan besar kemungkinan ada lagi mereka yang bakal diseret ke muka pengadilan. Jika itu berlaku, saudara, apakah sokongan di kalangan ahli parlimen terhadap pimpinan Parti Perikatan Nasional itu berkekalan? Saya rasa mereka pun akan cabut lagi, saudara. Bukan kerana takut diri mereka sendiri, tapi apa akan jadi pada parti itu. Saya bersyukur, walaupun tak bersihat, saya nampak tadi ada Datuk Seri Zahid Hamidi masih lagi menyantuni apabila dilawati oleh Timbalan Perdana Menteri daripada Thailand, datang berkunjung ke pejabat beliau di Al-Falah. Al-Falah itu berhampiran dengan rumah beliau di Kanti Home, saudara. Saya tahu kawasan itu memang tempat itu selalunya kalau bertemu, mengadakan mesyuarat yang tak jauh dari rumah beliau. Dan itulah rumah yang dituduh kononnya beliau beli untuk kegunaan peribadi. Sebenarnya itulah untuk Yayasan Al-Falah. Saya melihat ada sister politiknya, Datuk Seri Megat Zulkarnain bersama dengan beliau. Dan saya nampak wajah Datuk Seri Abidin nampak semakin ceria. Sebab itu kita harus berdoa lah supaya beliau sihat. Tapi yang tak seronoknya ada pula timbul tadi. Kononnya Datuk Seri Anwar Ibrahim pun tak sihat. Iyalah, kalau tak sihat tu bukanlah sakit teruk sangat. Tapi tuntut, kalau pejabat Perdana Menteri kena buat kenyataan. Pejabat Timbalan Menteri kena buat kenyataan. Nak buat apa kenyataan? Saudara, kalau nazak lain lah, saudara. Itu gambaran saya dapat. Saudara, hari ini saya nak mengulas tentang dapatan saya tentang pilihan raya kecil di Kemaman. Saya melihat, saudara, rata-rata warga Kemaman mereka faham bahawa apa pun berlaku keputusan pada 2 Disember nanti, saudara, malam besok, malam terakhir untuk berkempen, rakyat Kemaman sudah faham. Apa pun keputusannya tidak akan merubah suasana. Sama ada calon daripada PAS menang ataupun kalah, dia tidak akan merubah. Itu Datuk Seri Samsuri akan terus kekal sebagai Menteri Besar. Dia menang pun dia akan jadi Menteri Besar, dia kalah pun dia akan kekal jadi Perdana Menteri Besar. Dia tak ada apa-apa. Begitu juga dengan keadaan Yang Mulia Jeneral Bersara Tan Sri Raja Afendi. Saudara, sekarang begitu saja. Cuma yang agak merujakan, agak membuatkan warga di Kemaman, mereka terfikir apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim waktu di Cukai, bukan tempat-tempat lain. Semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia pergi semua kawasan, empat dia orang luar negeri beliau pergi. Di Kijalnya, di kawasan Air Putih, saudara, di Kemasik, kawasan Felda. Beliau bertemu dengan warga di sana. Dan apabila jam sekitar dalam 10.45 dekat pukul 11 malam, semalam Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap di hadapan warga di Cukai, saudara. Beliau menyatakan bahawa Yang Mulia Tan Sri Raja Afendi mempunyai tugas dan tanggungjawab selepas pilihan raya nanti. Mulalah Akbar mengatakan, saudara, bahawa beliau kalau menang akan dilantik berada dalam kabinet. Jadi masih lagi nak buat spekulasi. Terpulanglah pula, saudara. Tapi saya melihat kalau Datuk Tan Sri Afendi diberi peluang, saudara, saya rasa tak ada masalah untuk beliau berada dalam kabinet. Kerana pengalamannya yang ada, kelayakannya, kedudukannya, tempoh perkhidmatannya dalam pasukan Angkatan Tentera yang sebegitu lama. Saya minta kalau boleh anda sila buka balik halaman lembaran waktu saya mengadakan wawancara dengan Tan Sri Jeneral Bersara Raja Afendi. Bagaimana saudara melihat bicaranya? Orangnya terus terang, orangnya tidak meninggi diri, orangnya tidak angkuh. Dan sepanjang kempen, memanglah saudara di Kemaman, saudara, saat ini
untuk diadakan ceramah mega agak sukar kerana musim hujan. Sekejap ada, sekejap tak ada. Sekejap ada, sekejap tak ada. Tak boleh nak diteka. Cuma semalam, Alhamdulillah, waktu Datuk Seri Anwar Ibrahim berada di Cukai, malamnya tak berlaku hujan. Saya sendiri tu, pada satu hari ketika tu, saya buat live. Saudara, tiba-tiba tengah sedap-sedap buat live tu, hujan turun selebat-lebatnya. Malah terpaksa bertukar 3-4 tempat, saudara, kerana tempias air, saudara. Dan begitulah keadaan di Kemaman. Kempen-kempen di Kemaman bukan dingin, saudara. Bukan dingin, tapi tidak dapat dilakukan sebagaimana kempen pelarian biasa. Sebab cuaca tidak mengizinkan. Namun, menurut laporan, sebab semalam saya berbual dengan Ketua Puteri UMNO. Mereka mengatakan anak-anak buahnya telah pun menyusuri di semua kawasan rumah. Begitu juga sehari sebelum itu, saya berbicara dengan Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Terengganu dan Ketua Pemuda UMNO Kemaman. Juga membicarakan pada saya, beritahu bahawa gerakan berjalan. Walaupun hujan ribut, mereka terus. Sebelum itu pun saya berbicara, saya bertemu dengan pemimpin-pemimpin yang warga Kemaman sendiri saya. Mereka nampak gayanya kali ini, adalah memberi harapan bahawa mereka mahu kembali kepada pimpinan daripada calon UMNO Barisan Nasional. Itu gambaran, saudara. Saya bercakap terus terang, saya tidak mahu membodik dan sebagainya, nak kata for sure, tak ada, saudara. Dan Alhamdulillah, tidak ada maki hamun di peringkat pengantin-pengantin daripada UMNO Barisan Nasional. Saya cuma agak tertawa apabila mendengar kenyataan daripada macam contohnya Presiden Parti Bersatu, Datuk Seri saudara Cik Bu, dia kata yang hancur adalah hati kepimpinan PN. Sebab mendapat PMX terbaik. Itu keadaan saudara. Saudara Diri Duri, dia kata BN PH kali ini nampaknya boleh menang. Saya nampak begitu, saudara. Saya bercakap dengan jujur sebab dari segi pengamatan saya. Bicara saya dengan warga di kawasan Kemaman. Bukan saja di kawasan Cukai. Saya di kawasan Putih pun sama juga. Yang di Kemasik, yang mana mereka pernah mengalami musibah banjir. Tapi kali ini tak adalah musibah banjir yang besar. Mudah-mudahan tidak berterusan hujan. Walaupun ada hujan, sekejap ada, sekejap tak ada. Dan saya melihat dari segi nak mengukur dengan perang poster pun tak banyak, saudara. Poster-poster ataupun bendera-bendera tak banyak mana. Cuma yang agak mengecewakan. Jangan marah, saudara. Lebih-lebih lagi teman-teman daripada Parti PAS. Ini kritikan saya. Bagaimana masjid di Geliga itu boleh dinaikkan bendera PAS dekat dia punya menara. Tak sepatutnya lah. Janganlah kita selimuti kubah masjid itu dengan bendera PAS. Bagi saya itu tak betul. Sebab kalau ya pun anda mahu menyokong, ya pasanglah bendera itu. Bisa saja bukanlah disalut bendera kubah masjid itu dengan bendera. Tak betul itu saya. Tapi terpulanglah. Kalau itu natijahnya cara anda merasakan itu boleh berkempen. Tetapi saya melihat, saudara, bahawa keadaan hambar di kalangan pimpinan Perikatan Nasional yang mengadakan kempen mereka nampaknya hambar. Malam ini memang ada satu ceramah perdana yang akan dihadiri katanya daripada pengurusi Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Tasimuddin, Presiden PAS dan pimpinan-pimpinan ada. Tapi laporan saya terima setakat jam 9 tadi, saudara, masih lagi lengang di kawasan tempat ceramah diadakan. Bagaimana selepas itu tak tahulah. Mungkin ramai lepas itu tak tahu, saudara. Dan saya melihat, sebab rakyat pun bagi mereka merasakan bahawa masa untuk beralih sudah pun tiba. Dan menurut laporan kaji cuaca, kalau sampai had hujan, seandainya hujan berterusan pula di Kemaman, besar kemungkinan jumlah pengundi akan turun mengundi juga mungkin berkurangan. Yang paling penting saya berbicara dengan warga PAS sendiri. Malam tadi saya berbicara dengan 6-7 orang warga PAS. Mereka juga nampak gayanya memanglah masuk bertanding. Dia semua kata rasa boleh menang. Tapi nampak dia punya gahnya dah berkurangan. Bila saya tanya macam mana anak-anak muda, anak muda tu mula berpindah-pindah matanya. Sebab saya nak bagi tahu bahawa saya difahamkan bahawa anak-anak muda yang dulu digamit untuk pulang mengundi, mereka sudah pun merasa patah semangat, putus asa. Kerana
yang dijanjikan, kononnya ada bayaran ke apa, tidak terlaksana. Katanya, saya tak tahulah, saudara. Tidak ada bukti nyata pada saya. Kalau katakan ada bertulis dapat orang ni 200-300, tak ada, saudara. Tapi gambarannya, bila saya bertemu dengan ibu bapa, yang mana anak-anak mereka berada di luar kawasan Kemaman, katanya anak mereka besar kemungkinan tak balik. Besar kemungkinan. Dan kalau mereka tak balik, itu saudara akan mengurangkan lagi jumlah undi. Kalau dulu mereka mendewakan konon-kononnya anak-anak muda bersama dengan mereka, saya melihat tidak berlaku begitu, saudara. Saya minum kopi di kawasan Kemasik. Saya minum teh tarik di kawasan Kijal. Saya pergi ke kawasan pasar-pasar di Pasar Kemaman sendiri, saudara. Nampak gayanya, saudara. Sudah ada perubahan. Tambah-tambah lagi, calon yang diturunkan kali ini benar-benar menggerunkan. Menggerunkan hati mereka yang cuba menentang beliau. Sebab ini Panglima bukan kaling-kaling, saudara. Itu laporan yang saya dapat kerana saya berada lebih seminggu di sekitar kawasan Kemaman. Dan saya melihat, saudara, saya melihat wajah-wajah ceria dan tenteram. Saya mengharapkan agar suasana seperti itu terus dikekalkan kerana kita adalah warga cinta damai. Kita mengharapkan kedamaian berterusan. Siapa saja pun yang anda pilih, undi adalah rahsia dan keyakinan saya bertambah bahawa yang berbahagia Tan Sri, Panglima Bersara, Jeneral Raja Afendi, nampak gayanya ada sedikit kelebihan. Mudah-mudahan telahan saya itu benar. Kita jumpa lagi malam besok untuk bicara kita tentang apa yang berlaku di Kemaman selepas saya mendapat laporan hari ini dan besok. Jumpa lagi besok, saudara. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih.